Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini masih dalam tajuk yang sama, iaitu mengenai qada dan qadar. Baik. Kemarin kita ni sudah menyentuh mengenai pengertian qada dan qadar dan 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Jadi untuk hari ini kita ni akan menyambung bahagian yang ketiga, iaitu penerangan bagi 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar, dan seterusnya bahagian keempat, iaitu pendapat yang paling sesuai untuk diikuti oleh kebanyakan umat Islam. Okey, sebelum itu, objektif untuk pelajaran hari ini ialah yang pertama, supaya pelajar dapat menjelaskan satu atau lebih pendapat golongan tentang qada dan qadar beserta alasannya. Kemudian objektif yang kedua ialah supaya pelajar dapat menyebutkan golongan yang paling sesuai untuk diikuti oleh kebanyakan orang Islam. Baik. Mula-mula sekali kita ni masuk kepada bahagian 3, iaitu keterangan bagi 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Dalam memahami tentang qada dan qadar ini, ada beberapa pendapat golongan yang salah ataupun terpesong, dan ada juga pendapat yang paling benar dan sesuai dipegang oleh umat Islam. Jadi sebelum itu kita ni lihat dulu apakah pendapat-pendapat bagi keempat-empat golongan tersebut tentang qada dan qadar. Pertama sekali, golongan Jabariyah. Apa pendapat mereka tentang qada dan qadar? Mereka berpendapat bahawa semua manusia tidak mempunyai ikhtiar dan daya sama sekali dalam menentukan nasibnya, sama ada baik atau jahat, kerana semua ini adalah bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia diumpamakan bulu burung yang berterbangan di udara, di mana saja ia ditiup angin, di sanalah dia pergi. Jadi, bagi golongan ini, mereka berpendapat semua perbuatan manusia yang baik dan jahat itu datangnya daripada Allah, dan manusia terpaksa menerima qada dan qadarnya. Artinya golongan ini menyerahkan bulat-bulat ataupun sepenuhnya pada takdir Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar. Mengapa diorang mengatakan macam ni? Sebabnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Oleh itu, mereka wajib menerima apa jua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada baik atau buruk, tanpa berusaha untuk mengubahnya. Sekiranya seseorang itu miskin, jadi ia mesti menerima ketentuan yang ia miskin itu. Pasal menurut golongan ini, ia memang sudah kuasa dan takdir Allah untuknya. Ia ada kebebasan untuk berusaha dan berikhtiar, dan ia mesti serahkan semuanya bulat-bulat dan hanya bergantung kepada takdir Allah saja tanpa berusaha. Jadi, pendapat golongan Jabariyah yang tidak mau berusaha dan berikhtiar ini adalah salah, sebab ia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sudah jelas menunjukkan bahawa takdir Allah itu berlaku di samping usaha manusia, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah yakni keadaan apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah yakni keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sebenarnya memang Allah telah menentukan takdir manusia itu sama ada ia miskin ataupun kaya. Walaupun tas kiranya nasib seseorang itu kena tentukan ia miskin sejak azali lagi, indah semestinya ia stay saja dalam keadaannya yang miskin itu, menunggu nasibnya berubah menjadi kaya tanpa ada usaha dan ikhtiar. Ia boleh saja mengubah nasibnya itu menjadi seorang yang kaya dengan macam mana? Dengan cara berdoa dan berusaha mencari pendapatannya sendiri.
Ni indah. Pasrahkannya ia dengan nasibnya atu. Lepas tu kalau nak ada duit meminta-minta ia arah orang lain. Ataupun kalau kena bagi jual, kalau ini kena bagi, mencuri terpulang ia. Ingat, jangan sekali-kali jadikan takdir sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa pentingnya seseorang itu berusaha untuk membuat dirinya ataupun keadaan sekelilingnya itu menjadi lebih baik. Dan bahkan Allah sebenarnya menunggu sampai seseorang itu benar-benar mau berubah sebelum membukakan jalan baginya ke arah yang lebih baik. Kemudian golongan kedua iaitu golongan Qadariyah. Apa pendapat mereka tentang qadar dan qadar? Mereka berpendapat bahawa sesuatu yang berlaku pada manusia itu bukan ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dari manusia itu sendiri. Manusia bebas melakukan sesuatu dengan usaha dan ikhtiarnya. Jadi bagi golongan ini, mereka berpendapat semua perkara yang berlaku pada manusia itu datangnya daripada manusia itu sendiri. Bukannya ditentukan oleh Allah. Dan manusia itu bebas melakukan perbuatan yang dilakukannya. Alasan bagi golongan Qadariyah ini, manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala perbuatannya sama ada baik atau jahat dan Allah sama sekali tidak ikut campur dalam urusan manusia. Maksudnya itu, semua apa yang manusia buat, semua itu adalah tanggungjawab manusia sepenuhnya. Macam kalau ia berjaya, itu adalah usahanya. Kira dalam hal ini, Allah tidak masuk campur dalam urusan manusia sama sekali. Seolah-olah takdir itu ditentukan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Bukannya Allah. Contohnya, seseorang itu ia bekerja keras untuk mendapatkan jawatannya yang tinggi. Tiba-tiba suatu hari dengan hasil kerja kerasnya itu ia berjaya mendapat jawatannya yang dimaukannya itu. Kemudian ia menganggap keberjayaannya itu bukan Allah yang menetapkan ataupun mentakdirkan untuknya, tetapi ia menganggap keberjayaannya itu adalah hasil dari usaha kerja kerasnya itu sendiri. Seolah-olah di sini ia yang menentukan takdirnya sendiri, bukannya Allah. Kemudian kelemahan pendapat golongan Qadariyah. Pendapat golongan ini salah kerana menolak sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat golongan Qadariyah ini adalah lemah sebab diorang bercakap itu keberjayaannya itu adalah dari usaha mereka sendiri, bukannya Allah yang mentakdirkan. Kemudian pendapat ini juga bertentangan dengan kenyataan dan hakikat sebenar kerana ramai di antara manusia yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai hajatnya tetapi masih menemui kegagalan. Macam kalau kita ni lihat masa ni, kita ni lihat saja, indah semua manusia yang berusaha itu akan mencapai kejayaan. Jadi maksudnya, kalau ia berusaha berjaya tentu indah semestinya. Contohnya lah masa exam. Kita ni berusaha berjaga malam sampai menghafal buku dari kulit ke kulit. Atau kira usaha kita ni sudahkan. Kemudian kita ni menjawab lagi masa exam. Tapi lepas exam, kita ni dapat result yang tidak memuaskan. Padahal kita ni usaha je sudah tu kan. Tapi kenapa masih jua indah memuaskan? Jadi di sana ada jua takdir Allah yang menentukan. Sedangkan pendapat Qadariyah cakap takdir itu dorang sendiri yang menentukan. Dorang usaha, dorang yang dapat. Tapi macam mana pun usaha kita ni tu sebenarnya tetap jua Allah yang mentakdirkan. Kemudian golongan ketiga iaitu golongan Mu'tazilah. Apa pendapat mereka tentang qada dan qadar? Mereka berpendapat bahawa takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku pada manusia itu hanya dalam kerja-kerja kebajikan sahaja, manakala kerja-kerja kejahatan adalah daripada ikhtiar dan usaha manusia itu sendiri. Oleh itu, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala membalas baik kepada manusia yang mentaati perintahnya. Menurut golongan ini, semua perbuatan manusia yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala semua perbuatan manusia yang jahat itu datangnya dari manusia sendiri. Maksudnya
Allah cuma mentakdirkan yang baik-baik saja ke atas manusia, tapi yang buruk tidak. Jadi sekiranya seseorang itu membuat amal ibadat, contohnya sembahyang, maka Allah wajib membagi ia ganjaran. Alasan durang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, yang mana Allah membalas segala perbuatan manusia sama ada dalam perkara kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah dan juga kepada manusia yang melakukan kejahatan. Kemudian kelemahan pendapat golongan Mu'tazilah. Okey. Jika memang benar semua kerja-kerja kebajikan itu sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa masih ada kerja-kerja kebajikan yang dilakukan itu tidak berjaya? Ini menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah. Padahal wajib bagi Allah itu bersifat qudrah, yakni berkuasa. Baik. Kata durang, Allah cuma mentakdirkan yang baik-baik saja ke atas manusia. Tapi kalau kita ni lihat masa ni, ada juga kerja-kerja kebajikan yang dilakukan itu indah berjaya. Walaupun kita ni menurut sudah apa yang Allah suruh. Contohnya, macam kita ni sembahyang, bersedekah, buat baik. Tapi kita ni masih juga susah dari segi kewangan ataupun belum dapat kerja. Sedangkan kita ni buat sudah apa yang Allah suruh. Jadi nampak di sana pendapat orang ini bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya, dan ia menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah ataupun tidak berkuasa sepenuhnya, sedangkan Allah bersifat qudrah, yakni berkuasa. Seterusnya, pendapat mereka yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala wajib membalas baik kebajikan yang dilakukan manusia adalah salah, kerana seolah-olah ada kuasa lain yang memaksa Allah dalam melakukan sesuatu. Okey, contohnya cikgu sembahyang, kemudian cikgu juga bersedekah dan berbuat baik. Jadinya Allah mesti bagi cikgu ganjaran yang baik. Okey. Hal ini seolah-olah menunjukkan yang Allah itu sifatnya lemah dan ada yang berkuasa menyuruh Allah untuk melakukan sesuatu, sedangkan sifat wajib bagi Allah adalah berkuasa. Jadi hujah diorang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala wajib membalas baik kebajikan yang dilakukan manusia itu adalah salah dan tidak dapat diterima. Kemudian golongan yang terakhir iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun asy'ariyah. Apakah pendapat mereka tentang qada dan qadar? Mereka berpendapat bahawa tiap-tiap sesuatu yang berlaku pada makhluk semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi diusahakan oleh manusia dengan ikhtiarnya sendiri berpandukan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut golongan ini, semua perbuatan manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia hanya perlu berusaha dan berikhtiar dengan menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah. Alasan golongan ani berpendapat cematunya manusia ani bebas memilih jalan hidup yang diingininya. Artinya manusia ada pilihan untuk berusaha dan berikhtiar untuk menentukan untung nasibnya. Tercapai ataupun indah sesuatu yang diusahakannya itu atau dihajatinya itu adalah urusan Allah. Sekiranya tercapai apa yang dimaukan, seseorang itu indah boleh menganggap semua yang terjadi itu adalah berkat kerja kerasnya semata-mata. Seperti mana pendapat golongan Qadariyah tadi. Indah boleh ia berfikiran cematu. Tapi mesti ia faham yang segala yang terjadi itu adalah berkat izin Allah dan rezeki itu adalah dari Allah semata-mata. Okay, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan memberi ganjaran kepada manusia mengikut apa yang diusahakannya. Untuk mencapai hasil yang diinginkan itu memang memerlukan banyak kesabaran. Sekiranya kita ni indah mendapat hasil yang kita ni mahu, kita ni jangan berputus asa dan banyakkan bersabar. Sebab dengan
dengan kesabaran itu, insya-Allah Allah pasti akan memberi ganjaran atas apa yang kita ni usahakan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Yang maksudnya, padahal Allah yang menciptakan kamu, yakni pada hakikatnya menciptakan apa yang kamu kerjakan. Jadinya apapun yang kita ni lakukan kerana Allah, insya-Allah kita ni akan mendapat redha dan hasil yang terbaik pilihan Allah. Jadi kalau kita ni perhatikan pendapat-pendapat bagi keempat-empat golongan yang cikgu terangkan tadi, pendapat diorang itu saling bercanggah antara satu sama lain, yang mana hampir semua golongan pendapatnya salah dan lemah, kecuali satu golongan saja yang paling betul. Apakah golongan itu? Lepas ini akan ada disebutkan dalam bahagian yang seterusnya. Kemudian masuk kepada bahagian yang keempat, iaitu pendapat golongan yang paling sesuai untuk diikuti oleh kebanyakan umat Islam. Baik. Mana satukah pendapat golongan yang paling sesuai untuk diikuti oleh umat Islam? Adakah golongan Jabariyah? Atau golongan Qadariyah? Atau golongan Mu'tazilah? Ataupun golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadinya pendapat yang paling sesuai untuk diikuti oleh umat Islam ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini, diorang percaya sepenuhnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di samping manusia berusaha dan berikhtiar. Kemudian mereka menganggap sesuatu yang berlaku pada makhluk adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada zahirnya sahaja dilihat sebagai hasil usaha manusia. Contohnya seseorang itu ditimpa penyakit. Golongan ini percaya bahawa penyakit itu berlaku bukannya dengan kehendak manusia, tapi dengan ketentuan Allah semata-mata, yang mana ia memang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Walau bagaimanapun, manusia tetap mempunyai pilihan untuk berusaha dan berikhtiar dalam mengubah untung nasibnya. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahsia yang tiada sesiapa pun yang dapat melihatnya melainkan Allah. Kewajipan manusia hanya berusaha dan berikhtiar, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya, sama ada berjaya atau gagal. Memang kita ni tidak dapat menjangka apa yang akan berlaku pada diri kita ni. Kita ni hanya merancang sesuatu, tetapi Allah yang menentukan semuanya. Jadi oleh sebab itulah kita ni diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar untuk mengubah untung nasib kita ni. Seterusnya, hanya usaha dan ikhtiar manusia sahaja yang dinilai untuk diberi sama ada pahala atau dosa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang, yakni dengan kewajipan, melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang dilakukannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Maksudnya di sini, sekiranya seseorang itu berusaha ke arah kejahatan dan ia berhasil melakukan kejahatan itu, maka ia akan mendapat dua dosa. Kerana apa? Kerana
ia mengusahakan kejahatannya dan dosa atas kejayaan kejahatannya. Kemudian manakala jika dia berusaha ke arah kebaikan dan berjaya melakukan kebaikan itu, maka ia akan mendapat dua pahala, iaitu pahala bagi usahanya dan pahala bagi kejayaannya. Sekiranya ia indah berjaya melakukan kebaikan itu, maka ia akan tetap mendapat pahala kerana mengusahakan kebaikan itu. Dalam hadis qudsi ada dijelaskan yang bermaksud di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla yang berfirman dan baginda sabdakan, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya baginda menjelaskan, sesiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak jadi melakukannya, nescaya Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan lantas dia sampai melakukannya, nescaya Allah mencatat baginya 10 kebaikan dan dilipat gandakan hingga 200 kali, bahkan lipat ganda yang tidak terbatas. Sebaliknya, sesiapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kejahatan dan dia sampai melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan sahaja. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu memang ada dijelaskan di dalam hadis qudsi bahawa seseorang itu akan mendapat pahala kebaikan yang dilakukannya dan ia juga akan menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Jadi, apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran yang lepas dengan hari ini ialah qada dan qadar ia mempunyai pengertian yang berbeza walaupun kedua-duanya mempunyai hubungan yang erat dalam mempengaruhi proses kehidupan manusia, yang mana qada ialah ketetapan yang berlaku pada diri seseorang sejak azali lagi, manakala qadar ialah penetapan tentang apa yang akan berlaku atas tiap-tiap makhluk sejak azali lagi. Kemudian mengenai qadar dan qadar ini, terdapat 4 golongan yang berselisih pendapat. Golongan yang pertama ialah golongan Jabariyah, kemudian yang kedua Qadariyah, yang ketiga Mu'tazilah, dan yang terakhir sekali Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah. Kemudian setiap golongan tersebut mempunyai pendapat yang bertentangan sehingga ada pendapat yang terpesong ataupun terkeluar dari jalan yang benar. Walau bagaimanapun terdapat satu pendapat yang paling sesuai untuk diikuti oleh kebanyakan umat Islam, iaitu aliran ataupun golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Kita ni sudah menghabiskan keempat bahagian dalam tajuk ini. Jadinya cikgu mahu kamu membuat ulang kaji di rumah. Kemudian cikgu akan bagi kamu latihan dalam masa terdekat ini. Jangan lupa buat ulang kaji di rumah. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.